السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita baca kitab berkenaan dengan hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman, tanda akhir zaman, alamat akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina wa ulama'ina wa awliya'ina as-salihin wa walidina wa ashabil huquq alaina ajma'in. Syai'un lillah lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bab yang pertama, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya terhadap tanda-tanda kiamat. Perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat terhadap tanda-tanda kiamat. Ceramah terpanjang Nabi SAW kepada para sahabat tentang peristiwa kiamat. Itu tajuk dia. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Shalla bina Rasulullah SAW al-fajr." Satu ketika Amr bin Akhtab ni berkata, Rasulullah SAW solat dengan kami, solat subuh. Rasulullah SAW solat subuh. Wa sa'idal mimbar, kemudian Rasulullah SAW naik di atas mimbar. Fa khatabana, kemudian Rasulullah berkhutbah kepada kami. Ini kisah yang mana satu ketika Rasulullah dia solat subuh, kemudian dia naik atas mimbar. Selepas selesai solat subuh, Rasulullah naik atas mimbar dan beri khutbah kepada kami. Beri khutbah ni dengan mana beri tazkirah, beri kuliah kepada para sahabat, hatta hadarat az-zuhur, sehingga masuk waktu zuhur. Nak kata lama. Kisah berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman ni, satu ketika Rasulullah selepas sembahyang subuh beri kuliah kepada para sahabat sampai dah masuk waktu zuhur. Fanazala, kemudian Rasulullah turun daripada mimbar. Fasalla, kemudian semaya zuhur dengan sahabat. Kemudian selepas habis semaya zuhur, selepas tu naik sekali lagi. Fasadda, kemudian thumma sa'idal mimbar fa khatabana. Jadi selepas sudah semaya tu, Rasulullah naik pula sekali lagi mimbar, sampaikan kuliah kepada para sahabat hatta hadaratil asr, sehingga masuk waktu asar. Nak kata lama. Thumma nazala fasalla, kemudian Rasulullah turun daripada mimbar semaya asar. Thumma sa'idal mimbar, kemudian naik sekali lagi mimbar. Fa khatabana, kemudian sambung kuliah Rasulullah SAW hatta gharabatis syamsu, sehingga tenggelam matahari, dengan mana sehingga masuk waktu maghrib. Fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun fa a'lamuna ahfazuna. Jadi Rasulullah wayak apa tu? Wayak berkenaan dengan apa yang akan berlaku dan apa yang telah berlaku ataupun apa yang sedang berlaku. Kemudian Amr bin Akhtab ni wayak fa'a'lamuna, jadi orang yang paling tahu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman, peristiwa-peristiwa kiamat adalah orang yang paling kuat ingat apa yang Rasulullah sampaikan. Jadi satu ketika Rasulullah semaya subuh sekali dengan sahabat, kemudian Rasulullah naik kepada mimbar, sampaikan kuliah berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, apa yang sedang berlaku, sampailah masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, Rasulullah berhenti,
turun semaya bersama dengan sahabat, selepas zuhur sambung pula, sehingga masuk waktu asar. Selepas masuk waktu asar semaya, berhenti semaya, kemudian selepas asar sambung pula, sambung pula sampailah waktu maghrib. Kemudian barulah habis. Masuk waktu maghrib, Rasulullah SAW semaya maghrib dengan para sahabat. Nak kata daripada subuh sampai maghrib, cerita bab ke apa? Cerita bab berkenaan dengan kiamat, tanda-tanda kiamat. Jadi Amr bin Akhtab ni riwayat, orang yang paling tahu berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni, orang yang paling banyak ingatan dia, ingat gapo hak Rasulullah SAW sampaikan. Macam kita mari kuliah, bukan semua perkara hak kita ingat. Daripada A sampai Z, daripada mula sampai akhir kita ingat belakang tidak. Begitu para sahabat, hak mana hak paling banyak ingat apa yang Rasulullah sampaikan, hak tu hak paling tahu berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Jadi kita berkenaan dengan tanda kiamat ni dimasuk bahagian yang keempat dalam satu hadis Jibril, yang mana bila mana Jibril datang menemui Rasulullah SAW, tanya berkenaan dengan 4 perkara. Yang pertama tanya berkenaan dengan Islam, iaitu berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan amal ibadah kita. Yang kedua tanya berkenaan dengan iman, berkenaan dengan akidah, pegangan kita. Yang ketiga tanya berkenaan dengan ihsan, tanya berkenaan dengan tasawuf, berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan adab, berkenaan dengan hati. Itu berkenaan dengan tasawuf. Dan akhir sekali Jibril tanya juga berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman ni, kita kena kemah 4 perkara ni. Kemah berkenaan dengan amal ibadah kita, tahu je lagu mana cara kita nak buat, tambah segala amal ibadah kita, hak wajib kita jaga, hak sunat kita tambah. Kemudian tahu berkenaan dengan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga tahu berkenaan dengan hati kita, perangai-perangai, fi'il hati. Dan akhir sekali kita juga tahu berkenaan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman hak telah diriwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara tu. Kemudian hadis yang kedua riwayat Huzaifah Ibnul Yaman dan pengalamannya dalam mempelajari tanda-tanda kiamat. Dan di antara sahabat hak paling mahir berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni adalah Huzaifah Ibnul Yaman. Kerana para sahabat ni dia tak serupa. Hak ni lebih bagi Quran, hak ni lebih bagi hadis, hak ni lebih bahagian fiqh. Sebagaimana Ubay bin Ka'ab lebih bahagian Al-Quran. Pada zaman Sayyidina Umar lantik Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam tarawih kerana dia mahir bahagian Al-Quran. Orang yang mahir bahagian tafsir, Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi SAW. Orang yang mahir bahagian fiqh, Muaz bin Jabal. Orang yang mahir bahagian perang, menjadi panglima perang, Khalid bin Al-Walid. Orang yang mahir bahagian hadis, Abu Hurairah, banyak hafal hadis, mahir dalam bahagian hadis. Jadi setiap sahabat ni dia tak serupa. Dia ada bidang masing-masing, ada keperkaran masing-masing. Jadi orang yang mahir berkenaan dengan tanda-tanda kiamat ni adalah Huzaifah Ibnul Yaman. Satu ketika sahabat lain tanya dia lagu mana dia tahu banyak sangat berkenaan dengan perkara-perkara akhir zaman, tanda-tanda kiamat ni. Dia kata ketika mana setiap orang tanya Rasulullah berkenaan dengan perkara baik, wahai Rasulullah, apa amalan terbaik, apa amalan yang utama, apa amalan yang disukai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa lagu ni, apa lagu keluar lagu ni, lagu semua tanya pasal kebaikan. Tetapi aku tanya pasal perkara fitnah, perkara-perkara buruk yang akan berlaku. Supaya apa? Supaya aku tidak termasuk dalam perkara tu. Supaya aku ni tidak termasuk dalam fitnah tu, tidak terlibat dalam fitnah tu. Jadi aku tanya Rasulullah berkenaan perkara-perkara ni, perkara-perkara musibah yang menimpa kepada umat ni, supaya aku tidak termasuk dalam fitnah tu, tidak terlibat dalam fitnah tu. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, qama fina Rasulullah SAW maqaman. Rasulullah satu ketika bersama dengan kami, ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalika ila qiyamis sa'ah illa haddatha bih. Tak ada satu perkara pun yang akan berlaku sampailah hari kiamat kecuali Rasulullah royak. Huzaifah royak bahawa
Tak ada satu perkara pun yang akan berlaku di akhir zaman ni, bermula zaman Rasulullah sampai dah kiamat, kecuali Rasulullah royak. Illa haddatha bihi hafizahu man hafizahu. Maka hafalah, ingatlah gapo hak Rasulullah royak oleh orang yang ingat, wa nasiyahu man nasiyahu, dan lupalah oleh siapa-siapa yang lupa. Kerana banyak sangat. Jadi kita pun, kita masuk kuliah, mungkin masa tu kita ingat, tapi bila kita balik tak ingat dah. Jadi sahabat begitu juga. Masa tu mungkin dia ingat, tapi lama selepas tu balik tak ingat dah. Ada hak dia ingat, ada dia tak ingat. Jadi Huzaifah ni royak, ingatlah siapa-siapa hak ingat, dan lupalah siapa-siapa hak lupa. Qad alimahu ashabi haula'i wa innahu la yakunu minhu syai'u qad nasitu. Jadi adalah sahabat-sahabat aku ni hak ingat perkara-perkara tu. Wa innahu la yakunu minhu syai'u qad nasituhu. Ada perkara yang mana Huzaifah kata aku tak ingat dah perkara tu. Hak gapo Rasulullah ya. Masa tu mungkin aku ingat, tapi selepas tu aku tak ingat dah. Mana ada juga perkara hak Huzaifah tak ingat. Fa arahu, kemudian aku tengok. Jadi ada perkara yang mana aku lupa tu, perkara tu hak Rasulullah ya gapo tu berlaku masa aku masih lagi hidup. Jadi lepas tu aku tengok peristiwa tu. Bila berlaku, fa azkuruhu, baru aku ingat hak nilah hak yang Rasulullah royak sebelum ni. Nak kata ada masa dia tak ingat, tapi bila berlaku fitnah tu, berlaku musibah tu, oh ya sungguh hak ni hak Rasulullah royak sebelum ni. Tu masa dia hidup. Apatah lagi hak berlaku selepas dia hidup. Banyak lagi, siapalah masa kita ni. Kama yadhkuru rajulu wajhar rajuli. Sebagaimana seorang itu ingat muka seseorang. Idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu 'arafahu. Sebagaimana kita ni ada sains sekolah rendah ke, sains sekolah menengah ke, memang kita baik sungguh. Kita baik sungguh, tapi lama tak temu, tak tahu dia gimana, dia hidup mana, dia kerja mana, tak tahu. Kemudian kita pun tak ingat dah ke dia. Lama tak temu sains kita ni. Kemudian bila kita bertemu, rasa macam rasa macam kenal. Bila mari tu baru kita teringat semula, oh ni sains aku dulu. Baru teringat semula. Kita dengar para sahabat sebagaimana Rasulullah ya, masa tu ingatlah. Lepas tu tak ingat. Tapi bila berlaku, bila bertemu dengan peristiwa Rasulullah ya tu barulah ingat. Thumma idza ra'ahu 'arafahu. Jadi orang tadi dengan sains dia ni, apabila dia tengok muka sains dia, barulah dia ingat. Barulah dia ingat itu adalah sains dia. Tapi lama tak temu tu memang tak ingat dah. Macam kita sains sekolah rendah apa semua, kita tak ingat dah. Sekarang sekolah menengah pun kita tak ingat dah. Tapi bila temu, hok ni sayang aku dulu ni. Lama tak temu, tak tahu duduk mana. Betul dengan para sahabat berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman hok diriwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu mana? Tahu daripada Allah. Pasti perkara tu berlaku. Pasti perkara tu berlaku. Cuma nak jaga diri kita. Nak jaga diri kita supaya kita tidak termasuk dalam perkara tu. Jika perkara tu buruk, kita tidak termasuk dalam perkara tu. Atau supaya diri kita ni bersedia nak menghadapi perkara tu, yang kena juga kepada kita bersedia untuk menghadapi perkara tu. Hadis yang ketiga diuraikan juga daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, berkata, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kain. Rasulullah royak kepada aku ni perkara yang mana telah berlaku ataupun sedang berlaku. Ila antaku masa'ah, sehingga perkara yang mana berdirinya kiamat. Jadi segala perkara fitnah, musibah, perkara hak tak comel berlaku pada umat, berlaku pada manusia, berlaku pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi royak berlaku. Nabi royak berlaku berkenaan dengan penyakit, berkenaan dengan musibah, berkenaan dengan perang, berkenaan dengan dajjal, berkenaan dengan Imam Mahdi kau gapo, segala perkara Rasulullah royak berlaku. Bahkan kita dengan Rasulullah 1400 tahun lebih, kita dengan kiamat nak tunggu 1400 tahun lebih. Mungkin dekat kita dengan kiamat berbanding kita dengan Rasulullah SAW 1400 tahun lebih, nak sapa kita dengan kiamat tu lebih dekat. Kemudian fama minhu syai'un, tak ada satu perkara pun Rasulullah ya illa qad sa'altuhu, kecuali aku tanya belakang dah. Aku tanya belakang dah Rasulullah, illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah, kecuali ada sekarang aja hak Rasulullah royak yang aku tak tanya. Zaifah kata, kalau lain hak Rasulullah royak, hak dia ingat, dia pergi tanya Rasulullah, wahai Rasulullah apa berlaku lagu ni, wahai Rasulullah apa berlaku lagu ni, wahai Rasulullah apa lagu ni.
dia tanya Rasulullah. Kecuali ada perkara aku tak tanya, iaitu apa yang menyebabkan ahli Madinah keluar daripada Madinah. Satu ketika dalam satu hadis disebut bahawa ada perkara yang mana ahli Madinah ni akan meninggalkan Madinah dalam keadaan Madinah tu comel. Mana dalam keadaan kalau kita kampung kita, rumah kita siap gapo semua, tiba-tiba kita tengok bapa dia tu tak ada, maknanya tinggal lagu tu je. Rumah dia apa semua dengan mana comel dia jaga rumah dia, tiba-tiba tinggal. Tiba-tiba tinggal tak tahu mana, lama setahun tak balik, 2 tahun tak balik, 3 tahun tak pak, lama tinggal. Jadi begitu dengan bandar Nabi SAW, kota Madinah ni satu ketika akan ditinggalkan dalam keadaan Madinah tu lekat cukup lah kau. Jadi Huzaifah tak tanya apa yang menyebabkan ahli Madinah ni keluar. Dan setengah ulama kata peristiwa ni tak berlaku lagi. Penduduk Madinah meninggalkan Madinah sehingga akhirnya masjid Nabi tu masuk anjing-anjing duk kecing. Duk kecing kat tirai-tirai. Burung-burung liar mari. Ada kedai tak ada dah. Dari kedai tak ada orang meninggalkan tempat tu. Tu peristiwa yang akan berlaku. Rasulullah royak tapi kadang-kadang tak tahu sebab apa. Tak tahu sebab apa. Kemudian hadis yang keempat diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah ni di antara gapo hak dia ingat daripada Nabi SAW, dia tanya berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik Rasulullah royak sore. Rasulullah tahu orang ni munafik, orang munafik, orang munafik. Munafik pada zaman Rasulullah SAW dengan makna orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam hati dia tu tak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak ada. Tapi dia menzahirkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah semata-mata untuk dia hidup di Madinah, untuk jaga kepentingan diri dia tu. Dia tak si masuk Islam, dia tak si beriman kepada Allah, tak si beriman kepada Rasulullah, tapi menzahirkan Islam. Tu orang munafik. Di antara dia hak masyhur Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu di antara hak masyhur. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketika sebelum Rasulullah SAW mari ke Madinah, dia ni nak diangkat sebagai pemimpin oleh kaum dia, oleh penduduk Madinah, nak diangkat sebagai pemimpin kuasa itu. Kemudian belum sempat diangkat sebagai pemimpin, datang Rasulullah SAW ke Madinah. Bila Rasulullah mari ke Madinah, tidak, maknanya penduduk Madinah ni tak jadi nak akad dia jadi pemimpin. Bila tak jadi itulah dia rasa deki kepada Rasulullah, dia rasa sakit hati kepada Rasulullah. Akhir sekali dia menzahirkan juga Islam dia tu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi dalam masa yang sama dia benci kepada Rasulullah SAW. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan ada lagi golongan-golongan munafik hak di Madinah tu ketika mana Islam kuat dah pada masa tu. Di Mekah orang munafik tak ada kerana tak berani nak menyatakan Islam. Tapi di Madinah bila Islam semakin kuat, ramai orang-orang munafik. Jadi Huzaifah ni dia tanya Rasulullah royak sore. Orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni, Rasulullah tahu sore. Tapi Rasulullah cara dia zahir semua tu dia layan sebagai sahabat. Semua orang munafik atau munafik dia layan sebagai sahabat kerana berpegang kepada zahir. Begitu juga kita berhukum kepada orang ni zahir. Zahir dia comel, zahir dia semaya, zahir dia puasa, maknanya kita lakukan zahir. Hak dalam hati dia tu baik ke buruk, gapo dalam hati itu kita serah kepada Allah. Jadi Huzaifah ni dia tanya juga Rasulullah tahu, tapi Rasulullah tak royak, sore-sore Rasulullah tak royak. Kemudian sahabat Sayyidina Umar bimbang diri dia termasuk dalam kalangan orang munafik. Jadi Sayyidina Umar ni bertemu dengan Huzaifah, tanya Huzaifah, wahai Huzaifah, adakah aku termasuk dalam kalangan munafik? Dia tak tanya, Sayyidina Umar ni tak tanya, wahai Huzaifah, siapa hak munafik hak Rasulullah royak tu? Kamu tahu daripada Rasulullah siapa orang munafik hak Rasulullah royak? Nak tahu siapa orang munafik? Tidak. Bukan perangai Sayyidina Umar lah tu. Sayyidina Umar dia tak tanya siapa orang munafik, tapi dia bimbang diri dia, adakah dia tu termasuk dalam kalangan orang munafik? Begitu dengan kita, bukan kita bimbang ke orang itu munafik, orang itu makna kita ni kalau boleh lebih kita bimbang diri kita. Adakah kita ni diterima di sisi Allah Ta'ala? Adakah segala amalan kita diterima di sisi Allah Ta'ala?
Untuk Sayyidina Umar tanya untuk diri dia, bukan nak tahu siapa orang munafik. Jadi itu sifat Sayyidina Umar, tanya berkenaan dengan adakah diri dia. Tara Sayyidina Umar, sahabat yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasulullah, menjadi khalifah Islam yang kedua, bimbang lagi diri dia. Kalau kita, mungkin kita ni, aku ni ahli syurga dah ni. Tidak. Sayyidina Umar maknanya tara dia dengan amal ibadah Sayyidina Umar, dengan dekat dengan Rasulullah sekalipun, bimbang diri dia. Apatah lagi kita ni kena bimbang diri kita, adakah segala amalan kita diterima di sisi Allah Ta'ala. Itu kisah Sayyidina Umar dengan Huzaifah. Hadis yang keempat juga diriwayatkan daripada Huzaifah bin Al-Yaman. Dia berkata, wallahi inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa baina sa'ah. Demi Allah, akulah manusia yang paling tahu dengan setiap fitnah, segala musibah yang berlaku di antara aku sampailah kiamat. Aku manusia yang paling tahu, kerana dia banyak tanya Rasulullah dan Rasulullah wayak pada dia. Kemudian jadi bila lagu tu hak ni bukan dia nak bangga, bukan dia nak riak, bukan nak riak, makna nak kata akulah manusia yang paling tahu. Tidak lagu tu. Hak ni dia nak rayak hakikat. Dia nak rayak hakikat apa yang Rasulullah beritahu pada dia. Bukan dia nak rayak ni aku manusia yang paling tahu, tidak, tapi nak rayak hakikat. Nak rayak hakikat bahawa Rasulullah banyak rayak pada dia. Bukan dalam keadaan dia nak bangga, tidak. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asalla ilayya. Tak ada satu perkara pun yang ada dengan aku ni kecuali Rasulullah bisik ke aku, beritahu rahsia ni kepada aku. Rahsia orang munafik, rahsia apa yang akan berlaku selepas ni. Riwayat kepada Huzaifah. Fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi. Yang mana Rasulullah tak riwayat kepada orang lain. Tu lebih Huzaifah bahagian ni. Bahagian lain lebih orang lain pula. Tapi bahagian ni lebih bagi Huzaifah. Lam yuhaddithu ghairi. Rasulullah tak riwayat kepada orang lain. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi 'anil fitani. Hal ni ada perkara yang mana Rasulullah riwayat umum. Dalam majlis ada juga Rasulullah riwayat umum, tanda-tanda tu secara umum. Wa huwa yuhaddithu majlisan ana fihi, yang mana aku duduk dalam majlis tu. 'Anil fitani berkenaan dengan fitnah, berkenaan dengan musibah yang berlaku selepas tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitana minhunna. Dan juga pada ketika tu Rasulullah duduk kira, duduk royak perkara berkenaan dengan fitnah. Minhunna, di antaranya thalathun la yakadna yadhamna syai'an. Ni tiga perkara, tiga fitnah, tiga musibah yang mana yang hampir meliputi semua. Fitnah yang mana seolah-olah kena berlaku. Wa minhunna fitanun kariyahis sayfi minha sigharun wa minha kibarun. Di antara fitnah seperti angin musim panas. Angin musim panas yang bertiup, minha sighar. Di antaranya angin ye kecil, wa minhunna kibar. Angin yang besar dengan makna angin yang kuat. Angin ye tak berapa kuat, angin yang kuat pada musim panas. Qala Hudzaifatu fa dhahaba ulaika rahtu kulluhum ghairi. Jadi semua hak duduk dalam majlis tu meninggal belaka. Masa Huzaifah meriwayatkan hadis ni, Huzaifah cerita Rasulullah ni banyak beritahu kepada aku rahsia-rahsia fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Satu ketika Rasulullah riwayat dalam satu majlis, aku ada dalam majlis tu dan para sahabat lain ada juga. Ada Rasulullah riwayat fitnah tu seolah-olah seperti fitnah yang meliputi semua orang kena. Kalau angin ni semua orang kena. Seolah lagu tu. Cuma ada angin yang kuat, ada angin yang tak berapa kuat. Dengan makna ada fitnah, musibah yang besar, ada musibah yang tak berapa besar. Ada kemudian Huzaifah riwayat, semua sahabat yang ada dalam majlis tu mati belaka dah. Meninggal belaka dah, wafat belaka dah, kecuali aku. Makna nak kata Huzaifah ni umur dia panjang sikit. Dia meriwayatkan hadis ni dalam keadaan sahabat-sahabat yang ada dalam majlis pada hari tu tak ada belaka dah. Kemudian para sahabat mendiskusi, berbincang tentang tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan daripada Huzaifah bin Asid Al-Ghifari. Ini Huzaifah lain. Tadi Huzaifah Al-Yaman. Ittala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Nabi ni mari datang kepada kami dalam keadaan wa nahnu natadzakaru. Kami duduk bincang, duduk bual.
Kami duk buat, tiba-tiba Rasulullah mari. Faqala ma tadhakaruna, apa hak kamu semua duk bincang, kamu semua duk buat? Qalu nadhkurus sa'ah, kami ni duk bincang pasal hari kiamat. Qala, jadi Rasulullah kata innaha lan taquma, kiamat tu tidak akan berlaku hatta tarawna qablaha 10 ayatin, kecuali kamu tengok sebelum kiamat tu ada 10 perkara. Jadi sahabat duk bincang pasal kiamat ni, Rasulullah mari tanya, duk bincang apa tu? Duk bincang pasal kiamat. Kemudian Rasulullah kata tidak akan berlaku kiamat kecuali kamu tengok. Kamu ni bukan sahabat tak ada berlaku dah, kita pada akhir zaman ni 10 perkara, 10 tanda. Fa dzakarat dukhan, jadi Rasulullah ayat berkenaan dengan dukhan. Dukhan ni hak meliputi semua. Macam kita kena covid, boleh kata tak ada negara hak covid tak kena berlaku. Tu nak kata soalan musibah yang kuat, kena berlaku. Hak ni dukhan ni asap tu meliputi semua. Ni tak berlaku lagi. Maknanya semua negara ni akan diliputi oleh asap satu ketika. Bila berlaku wallahu alam. Wad dajjal, dajjal ni juga meliputi, tak ada satu tempat kecuali dajjal akan sapa. Kecuali Mekah dan Madinah je tak boleh masuk. Mana-mana negara dajjal akan sapa. Serupa dengan covid ni, mana-mana negara kena berlaku covid. Mekah Madinah pun kena juga. Jadi hak ni dajjal tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Ni nak kata musibah hak meliputi. Wadabah, dan juga keluarnya dabah. Dabah ni binatang hak kaki pak. Dabah kalau bahasa Arab binatang hak kaki pak yang keluar daripada tanah. Lagu mana dia hidup dalam tanah wallahu alam. Keluar daripada tanah dan juga boleh kecek dengan manusia. Tu dabah. Ada kisah dia, ada hadis-hadis berkenaan dengan dabah. Binatang hak keluar, hak royak boleh kecek dengan manusia, bahawa manusia ni tidak beriman. Dikatakan ada tongkat dengan dabah tu, dia beri tanda kepada orang beriman tu muka dia akan berseri, ditanda oleh tongkat dabah tu. Dan juga selagi orang-orang kafir akan ditanda dengan tongkat dabah tu, menyebabkan muka orang kafir tu jadi gelap. Hak tu bila dikatakan dabah ni keluar ketika mana matahari terbit daripada arah barat. Masa terbit daripada arah barat, hak tu nak beriman tak ada dah. Orang-orang tidak beriman kekal kafir di sisi Allah Ta'ala. Orang yang beriman kekal. Bila kekal lagu tu, dabah tanda pun tak ada gapo dah. Bila dabah tanda sekalipun orang kafir, tetap mereka ni kafir. Kenapa? Bila matahari terbit daripada barat, kekal. Orang beriman kekal beriman, orang kafir pun kekal kafir. Dia sekali. Sama ada dabah keluar dulu atau matahari terbit daripada arah barat dulu. Dia sekaligus dua tu. Lebih huir. Wa tulu asyamsi min maghribiha. Ini adalah terbit matahari daripada barat. Jadi dekat-dekat di antara dabah keluar, binatang ni keluar, dengan juga matahari terbit daripada arah barat. Wa nuzul Isa alaihissalam, dan tanda turunnya Nabi Isa alaihissalam sallallahu alaihi wasallam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan juga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni keluar di antara hak ngelah sekali. Di antara ngelah sekali selepas Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni Nabi Isa pun tak boleh lawan. Orang beriman pada masa tu tak boleh lawan kerana terlalu ramai, sangat-sangat ramai. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah ayat 1000 orang hok masuk dalam neraka, seorang je masuk dalam syurga. Jadi sahabat kejut, Allah, lagu mana payah nak masuk syurga. 1000 orang hok masuk neraka, seorang je hok masuk syurga. Jadi kemudian barulah Rasulullah ayat bahawa 999 orang itu di antara 1000 itu termasuk dalam kalangan Ya'juj dan juga Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni adalah keturunan Nabi Adam juga. Duduk dalam tanah. Duduk mana wallahu alam. Cuma kalau tengok ni ada. Kalau tengok Google Earth tu, dia ada tempat. Kalau cari jumpa. Dalam bahasa Arab pun ada. Ya'juj dipanggil Saddu Radmu Zulqarnain, benteng Zulqarnain. Kalau tengok tu memang sebelum ni pun ada orang Arab dia buat perjalanan. Dia buat perjalanan naik kapal terbang apa semua, sampai tempat tu diliputi oleh air batu.
diliputi oleh air batu, dia duduk atas pucuk tu, kemudian dia duduk meseng. Dia ambil meseng gaji dia duduk meseng air batu tu, kemudian dia ambil alat hok kesel logam, kesel mah ko logam ko gapo, diletak situ memang bunyi. Bunyi ti. Nak kata di sebalik air batu tu ada besi, ada logam. Jadi kemungkinan situ adalah tempat benteng Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulqarnain. Kita baca dalam surah Kahfi. Akhir zaman benteng tu akan hancur keluar Ya'juj Ma'juj bila tu? Selepas terbunuh Dajjal. Selepas terbunuh Dajjal akan keluar Ya'juj dan juga Ma'juj. Wa thalathatu khusufin, khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jaziratil arab. Dan berlaku 3 tanah runtuh. Tanah runtuh yang besar. Berlaku di mana? Khasfun bil masyriq, berlaku di timur. Wa khasfun bil maghrib, berlaku di barat. Dan wa khasfun bi jaziratil arab, dan juga tanah runtuh yang berlaku di negara Arab. Itu tanda kiamat. Sebelum kiamat akan berlaku tanah runtuh besar, bukan tanah runtuh sikit-sikit. Tenggelam tempat yang sangat-sangat besar, berlaku di timur, berlaku di barat, dan juga berlaku di tanah Arab. Itu berlaku sebelum kiamat. Wa akhiru dzalika, dan tanda yang terakhir, tanda yang ke-10, narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar daripada Yaman yang menghalau manusia ke tempat mahsyar, Ini api yang keluar daripada Yaman akan mengumpulkan manusia naik ke atas, iaitu di Syam, di Syria sekarang ini, di Syria, di Lubnan. Itu berlaku juga sebelum akhir zaman, yang mana baki-baki manusia pada masa tu akan dihalau oleh api itu naik ke atas, naik ke Syam. Itu berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda besar. Itu adalah tanda-tanda besar. Jadi kita duduk, ulama kata kita duduk di penghujung tanda-tanda kecil, di penghujung nak masuk kepada tanda-tanda besar. Bila masuk pada tanda besar, itu zaman-zaman yang sangat-sangat musibah. Sebab tu setengah ulama kata lebih baik kita tak sapa zaman-zaman musibah. Lebih baik kita diwafatkan oleh Allah sebelum musibah, sebelum datang Dajjal, sebelum datang Imam Mahdi apa semua tu. Sebelum tu lebih baik kita diwafatkan, kerana zaman itu zaman yang sangat-sangat musibah. Kemudian seterusnya hadis yang ke-6, Umar Ibn Khattab bertanya kepada para sahabat lain tentang hakikat fitnah akhir zaman yang akan muncul. Diriwayatkan daripada Huzaifah juga radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna 'inda Umar, aku ni berada di sisi Sayyidina Umar, faqala ayyukum yahfazu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil fitnah. Jadi Sayyidina Umar tanya, di kalangan sahabat tu Sayyidina Umar tanya, siapa hok paling tahu, paling ingat, paling hafal berkenaan dengan fitnah, musibah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Kama qala, sebagaimana Rasulullah royak, qala faqultu ana. Jadi Huzaifah royak, aku banyak tahu, banyak ingat berkenaan dengan hadis yang Rasulullah sampaikan berkenaan dengan fitnah akhir zaman ni. Qala innaka lajari, kamu ni seorang yang berani sungguh. Berani sungguh, mana tahu kau akhir zaman ni kamu seorang yang berani sungguh. Wa kaifa qala qultu. Jadi kemudian Sayyidina Umar tanya, lagu mana? Kemudian Huzaifah ni waya, aku berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Jadi Sayyidina Umar ni minta tanya kepada Huzaifah suruh ayat hadis yang dia ingat berkenaan dengan fitnah. Jadi Huzaifah kata, fitnah seorang yang berlaku pada seorang lelaki, pada keluarga dia, pada harta dia, pada diri dia, pada anak-anak dia, pada jiran dia, dihapuskan dengan puasa, solat, sedekah, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi Umar kata, bukan hak tu aku tanya. Kerana fitnah dalam bahasa Arab ni asal mana ujian. Jadi Sayyidina Umar tanya perkara lain. Huzaifah ni dia memang tahu pasal akhir zaman, tapi sini dia ayat perkara lain. Jadi dia kata fitnah ia berlaku pada seorang, pada diri dia, pada harta dia, pada anak-anak dia, pada keluarga dia, hatta pada jiran dia. Fitnah sini dengan makna musibah. Musibah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita.
dan juga dosa-dosa yang kita buat. Dosa-dosa yang kita buat dihapuskan dengan apa? Dengan puasa, dengan kita semaya, dengan kita sedekah, dengan kita amal ma'ruf nahi munkar. Jadi hak tu ujian yang kepada kita. Allah nak angkat kedudukan kita ni, di maknanya Allah Ta'ala uji kita, dan juga berkenaan dengan dosa-dosa kita buat tu dihapuskan dengan amal baik kita. Jadi Sayyidina Umar kata, laisa hadza uridu, bukan hak ni aku tanya, bukan ujian kepada diri kita ni, bukan hak tu, bukan dosa-dosa kita buat tu, bukan hak tu. Innama uridu allati tamuju ka maujil bahri, yang aku tanya fitnah yang berlaku kepada umat ni seperti gelombang ombak yang berlaku, gelombang ombak yang besar, ka maujil bahri. Qala faqultu ma laka walaha, bakpo mu tanya berkenaan perkara tu, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Jadi Huzaifah kata, di antara kamu dengan hari kiamat ni, dengan fitnah, segala fitnah yang berlaku yang Rasulullah wayak, ada pintu yang kunci, pintu yang terkunci. Jadi Sayyidina Umar ni dia bimbang kepada diri dia, bimbang takut dia terlibat dengan fitnah tu. Jadi Huzaifah kata, demo ni tak perlu bimbang, kerana di antara kamu dengan kiamat, dengan fitnah-fitnah tu semua tu adalah ada satu pintu yang terkunci. Dengan makna fitnah tu tidak akan berlaku semasa Sayyidina Umar masih lagi hidup. Fitnah yang besar-besar tu tidak akan berlaku semasa Sayyidina Umar masih lagi hidup. Qala afayuksarul bab, adakah akan dipecahkan pintu itu, am yuftah, ataupun dibuka. Jadi pintu fitnah tu adakah dipecahkan ataupun dibuka? Qala qultu la bal yuksar, tidak, bahkan pintu itu dipecah. Maknanya bukan pintu itu dibuka tapi dipecahkan. Qala zalika ahra alla yughlaq abada. Jadi bila Sayyidina Umar tanya adakah pintu fitnah itu dikiyah, adakah pintu fitnah itu dipecah ataupun dibuka, kemudian Huzaifah kata pintu itu dipecahkan. Bila kata pintu itu dipecahkan, Sayyidina Umar kata kalau begitu pintu itu tidak akan tutup selama-lama. Bila pintu dipecahkan tak boleh nak tutup dah. Qala faqulna li Huzaifah, jadi sahabat yang ada situ tanya kepada Huzaifah, hal kana Umaru ya'lamu manil bab, adakah Sayyidina Umar tahu siapa pintu tu, yang dimaksudkan pintu tu siapa? Qala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Sayyidina Umar tu tahu dah, sebenarnya Sayyidina Umar tahu bahawa dialah pintu fitnah, kerana sifat Sayyidina Umar ni sifat bekeng. Sifat bekeng, segala fitnah orang-orang hak jahat ni tak berani. Dengan Sayyidina Umar ni dia tak berani. Selepas kematian Sayyidina Umar dibunuh, barulah fitnah-fitnah yang berlaku, perselisihan di antara sahabat sehingga berlaku perang di kalangan sahabat, berlaku selepas zaman Sayyidina Umar. Peperangan di antara Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah ke gapo hak dahsyat-dahsyat berlaku selepas kematian Sayyidina Umar. Jadi sahabat ni tanya, adakah Sayyidina Umar tahu dialah pintu yang menutup fitnah tu daripada berlaku? Jadi Huzaifah kata, sebenarnya Sayyidina Umar ni tahu, sebagaimana dia tahu anna duna ghadin al-lailah. Dia tahu bahawa sebelum esok hari ni, kita pun tahu sebelum esok hari ni esok, makna kita pun tahu. Jadi soalan nak kata Sayyidina Umar tu memang tahu dialah yang menjadi pintu yang menutup di antara fitnah. Inni haddathtuhu hadithan laysa bi aghalid, qala fabihuna an nas'ala Hudzaifata manil bab, faqulna li Masruqin salhu fasa'alahu faqala Umar. Jadi kemudian inni haddathtu hadith, aku cerita hadis kepada Sayyidina Umar ni bukan hadis yang mana hadis ia tidak jelas. Hadis yang tidak jelas. Mana aku cerita hadis-hadis kepada Sayyidina Umar ni hadis yang jelas. Qala fahibna, dan juga periwayat hadis ni kata aku takut nak tanya Huzaifah manil bab, sampai pintu tu. Faqulna li Masruq, kami wayak kepada Masruq, salhu, tanya Huzaifah, fasa'alahu, kemudian sahabat-sahabat lain tanya kepada Huzaifah, faqala Umar. Jadi Sayyidina Huzaifah kata itu adalah Umar. Ini kisah pada zaman sahabat
yang mana fitnah-fitnah yang dahsyat berkenaan dengan peperangan ko perselisihan ko di kalangan umat ni tidak berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Selepas kematian Sayyidina Umar barulah berlaku fitnah-fitnah yang dahsyat. Jadi kemudian kita sambung lagi hadis seterusnya juga ni perhatian Huzaifah Ibn Yaman terhadap hadis fitnah. Diriwayatkan daripada Abu Idris Al-Khawlani bahawa dia mendengar Huzaifah bin Al-Yaman berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair. Jadi Huzaifah kata adalah manusia, para sahabat ni tanya Rasulullah SAW berkenaan dengan kebaikan. Apa amalan hak terbaik, apa amalan yang utama, apa amalan dikasihi oleh Allah Taala, apa lebih puasa kau, lebih zakat kau, lebih mana segala hak kita buat ni lebih ke apa? Tu sahabat tanya kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan kebaikan. Lagu mana cara nak masuk syurga? Tu ditanya oleh sahabat. Wa kuntu as'alahu 'anil syarr, tapi aku ni tak tanya lagu tu. Huzaifah kata aku tanya berkenaan dengan perkara hak buruk, perkara hak jahat, perkara musibah, perkara fitnah. Sebab apa? Makhafata an yudrikani, bimbang takut fitnah tu kena kepada aku, musibah tu kena kepada aku, perkara jahat tu kena kepada aku. Faqultu ya Rasulullah, jadi aku bertanya kepada Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, kami ni satu masa berada dekat jahiliyah, tak tahu kalau wasyadin, berada pada kejahatan. Faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah mari bawa kepada kami kebaikan, dengan makna datangnya Rasulullah SAW. Orang Arab duduk dalam keadaan jahiliyah, dalam keadaan jahil, dalam keadaan buat jahat, dalam keadaan berzina, dalam keadaan segala kejahatan yang dibuat oleh orang Arab pada masa tu, kemudian datang kebaikan. Allah datang ke kebaikan dengan Rasulullah SAW. Fahal ba'da hadzal khair min syarr, adakah selepas kebaikan ini, dengan mana selepas Rasulullah wafat, adakah akan berlaku satu peristiwa yang jahat, perkara-perkara yang jahat? Qala na'am. Jadi Nabi kata betul, berlaku. Mana walaupun selepas Rasulullah wafat berlaku. Contohnya orang-orang murtad, orang-orang murtad selepas zaman Rasulullah SAW. Dan juga perpecahan, peperangan, perancaman, perang Siffin berlaku dalam kalangan sahabat. Dan juga munculnya golongan Khawarij, golongan Mu'tazilah, golongan macam-macam selepas tu muncul selepas zaman Nabi SAW. Kemudian qala na'am, qultu wa hal ba'da dhalika syarr min khair, adakah selepas kejahatan hok mari tu berulang pula mari kebaikan? Qala na'am. Jadi Rasulullah kata iya, dengan makna setiap zaman ni dia berulang, sekejap baik, sekejap jahat, sekejap baik, sekejap jahat. Wa fihi dakhan, begitu juga berlaku dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu, berlaku dakhan ni kabut. Kabut ni dengan makna aku tanya kepada Rasulullah, apa makna dakhan? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadi, kaum yang mengambil petunjuk selain daripada petunjuk aku. Dengan makna kaum yang jauh daripada Nabi SAW. Ta'rifu minhum, kamu kenal mereka itu, wa tunkiru, dan juga kamu kenal mereka itu tapi kamu mengingkari perbuatan mereka. Maknanya kenal dengan makna sama-sama orang Arab, sama-sama orang Arab tapi tidak mengambil petunjuk daripada petunjuk Nabi SAW. Qultu fahal ba'da dhalikal khair min syarr, adakah selepas kebaikan akan berlaku keburukan? Qala na'am. Jadi Rasulullah kata ya, dengan makna berulang, sekejap baik, sekejap jahat, sekejap baik, sekejap jahat. Du'atun ila abwabi jahannam, ada penyeru-penyeru ke arah api neraka. Kerana pada masa itu berlaku selepas zaman Rasulullah berlaku perpecahan dari segi akidah. Asalnya perpecahan dari segi nak rebut jawatan, nak rebut jawatan, nak rebut kuasa, akhir sekali bawa kepada perpecahan dari segi akidah, bawa kepada Khawarij, bawa kepada Syiah, bawa kepada Mu'tazilah, bawa kepada Qadariyah, bawa kepada Jabariyah. Jadi semua tu asal dia daripada berebut kuasa selepas zaman Nabi SAW, sehingga bawa kepada perpecahan dari segi agama. Sama-sama orang Arab, pada masa tu sama-sama orang Arab, tapi berpecah selepas zaman Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata ada penyeru-penyeru yang menyeru kepada neraka. Man ajabahum ilahi qadhafuhu fiha, siapa yang menyahut penyeru-penyeru tu akan dibawa ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Jadi Huzaifah tanya, wahai Rasulullah,
sifatkan mereka itu pada kami, penyeru kepada neraka Jahannam. Faqala hum min jildatina, mereka ini daripada bangsa kita. Jildah, daripada kulit, sama-sama kulit, dengan mana sama-sama bangsa, sama-sama bangsa Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan juga kecek dengan bahasa kita. Kecek, sama-sama kecek bahasa Arab. Qultu fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada aku? Jadi Huzaifah tanya kepada Rasulullah bila berlaku perpecahan dari segi akidah, asal daripada berubuk puasa ni. Kemudian fama ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada aku? In adrakani dzalika, jika aku sempat kepada zaman perpecahan itu, qala talzamu jama'atul muslimin wa imamahum, hendaklah kamu melazimi jamaah orang Islam dan juga pemimpin mereka. Dengan mana pemimpin dari segi mana ni? Dari segi akidah. Jadi melazimi jamaah ni dengan makna golongan hak ramai. Kerana berlaku perpecahan dalam umat Nabi SAW berkenaan dengan akidah, hak ni hak berpecah tu adalah golongan minoriti. Jadi hak kekal atas agama Nabi SAW ni hak jenis ramai. Jadi kalau perkara hak berpecah tu perkara minoriti, tu dikira bukan jamaah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ni dikira hak ramai. Jadi Nabi kata hendaklah kamu melazimi jamaatul muslimin, dengan mana ahli sunnah wal jamaah hak tu golongan hak paling ramai. Jadi hak berpecah, hak kata Syiah ko, hak kata Mu'tazilah ko, Qadariyah ko, gapo, semua sesat tu dia tidak ramai. Ada tapi tidak ramai. Qultu aku bertanya, fa illam yakun lahunna jamaah, katalah tak ada jamaah, wada imam, tak ada pemimpin hok nak jaga bahagian agama semua ni, qala fa'tazil tilkal firaq, maka tinggallah. Dengan makna kamu tidak terlibat dengan perpecahan tu semua, tinggal semua tu semua. Walau an ta'udda bi asli syajaratin, walaupun kamu tu dalam keadaan duk gigi pokok, duk gigi akar pokok. Apa mana duk gigi akar pokok dalam keadaan susah sehingga nak makan pun payah, sehingga makan akar-akar pokok, sehingga taratu hatta yudrikakal maut, sehingga mari kematian kepada kamu, wa anta ala dzat, dan kamu dalam keadaan lagu tu. Dengan makna bila berlaku fitnah yang mana kita tak tahu hak ni kau comel, hak ni kau comel, berlaku fitnah, berlaku perpecahan, berlaku peperangan, hak terbaik jangan terlibat. Walaupun kamu sehingga kena makan akar pokok, tak ada makan ni nak makan, sehingga datang kematian kepada kamu. Jadi kerana berlaku selepas daripada zaman Rasulullah peperangan di antara sahabat, peperangan Jamal, peperangan Siffin, berlaku perpecahan golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, Jabariyah, semua ni Khawarij semua ni. Jadi Rasulullah royak, kalau kita tak tahu hak mana betul, hak mana nak ikut hak betul, kita asingkan diri kita, buat cara kita, amal ibadah kita buat cara kita. Hatta kamu susah sekalipun lebih baik daripada kamu terlibat fitnah. Kamu terlibat makna duduk cara orang duduk balah, akhir sekali kita sama tu duduk balah. Lebih baik kita tak balah, kita duduk cara, buat amal cara kita hatta kita mati, selesai dengan amal ibadah kita. Itu pesan Rasulullah kepada Huzaifah. Kerana benda-benda ni berlaku sampai akhir zaman. Bukan zaman tu je, berlaku sampai akhir zaman. Kalau kita tak tahu mana betul mana salah, lebih baik kita buat cara kita buat amal ibadah kita sampai kita mati, walaupun kita hidup dalam keadaan susah sekalipun. Ini pesan Rasulullah kepada Huzaifah. Jadi insya-Allah itu secara umum. Secara khusus kita akan baca lagi hadis-hadis berkenaan dengan segala fitnah, segala musibah yang berlaku pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah berlaku kiamat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti situ. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.